أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita sambung lagi kuliah kita pada minggu ini dalam siri yang ke-32 daripada ayat 219 sehingga ayat 225 yang menceritakan tentang pensyariatan hukum hakam dalam kemasyarakatan Islam. Jadi pada siri yang lepas kita telah membincangkan tentang bagaimana syariat untuk memelihara Islam daripada ancaman luar. Di dalam siri ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang syariat-syariat untuk menjaga sistem kemasyarakatan Islam dari dalam. Iaitu pada ayat 219 Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Pada ayat ini asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini adalah segolongan Ansar dan bersama mereka itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka melihat dalam masalah arak dan juga judi ini ada mudarat kepada masyarakat Islam. Antaranya adalah arak ini menyebabkan orang itu hilang pertimbangan akalnya. Dan judi menyebabkan orang boleh habis hartanya. Lalu mereka minta Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa mengenainya. Lalu turunlah ayat ini. Yang mana Allah mengatakan bahawa mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Katakanlah, wahai Muhammad, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat-manfaat lain untuk manusia. Jadi ada sebahagian yang mendapat manfaat daripada arak dan judi ni. Macam kita tengok hari ini, ia dikira sebagai industri yang menghasilkan pendapatan. Bahkan negara kita memiliki hasil yang banyak daripada dua sumber ini. Walaupun bukanlah memiliki bahagian yang besar berbandingkan sumber-sumber lain, tetapi tetap dikira hasil yang lumayan. Jadi dipanggil manafi'ul linnas, ada manfaatnya. Tetapi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita tengok akibat minum arak ini yang ada pada hari ini sangat mudarat, sehingga boleh mencabut nyawa, memecahkan rumah tangga, boleh membahayakan keselamatan, kesihatan. Ini kerana apa? Kerana runtuhnya kewarasan berfikir. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Jadi bila dah kata ada mudarat itu, jadi sahabat-sahabat bertanya tentang apakah kafarah daripada orang minum arak dan juga berjudi ini. Jadi pada ketika ini tidak ada kafarah, melainkan Allah kata al-'afw, dimaafkan.
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tetapi kita jangan mengira inilah hukum yang terpakai hari ini. Ini adalah peringkat pertama pengharaman arak. Sekadar kecaman ataupun cemuhan sahaja. Tetapi lepas itu akan datang lagi dua peringkat yang lain. Yang pertama, tidak dibenarkan minum arak pada waktu yang hampir dengan waktu solat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jadi arak dah tak boleh minum bila nak masuk waktu solat. Jadi nak minum arak tinggal waktu tengah malam sahaja. Yang lain siang semua dah hampir dengan waktu solat. Ataupun waktu awal pagi. Orang tak minum arak lah awal pagi. Tak tahulah kalau ada. Mungkin di Rusia dan sebagainya. Dan diharamkan pada peringkat ayat Allah mengatakan bahawa arak dan judi ini adalah rijsun min amali syaitan, najis dan merupakan amalan syaitan. Barulah diharamkan arak secara total. Jadi dalam perkara ini kita kena faham bahawa Islam ini disyariatkan syariatnya secara tadrijian, beransur-ansur. Makna Islam ini bermula dengan pendidikan, tidak dengan hukuman. Begitu juga Allah kata fid dunya wal akhirah. Perkara ini di dunia dan di akhirat perlu kita tengok bahawa kewujudannya itu di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana bermuamalah dengan anak yatim. Jadi sebelum turun ayat ini, turun ayat di surah Al-Maidah yang membicarakan tentang memakan harta anak yatim. Sehingga sahabat ada setengah sahabat yang memiliki anak yatim dalam rumahnya, mereka bahagi. Oh, ini makanan anak yatim, ini makanan mereka. Ini minuman anak yatim, minuman mereka. Sehingga bila anak yatim tu makan tak habis bahagian dia tak berani nak makan. Sebab ini bahagian anak yatim. Dia takut nanti dia makan bahagian tu, dia makan api neraka Allah. Jadi, akhirnya membazir. Dan perkara ini menjadi satu benda yang berat di hati sahabat. Dan sahabat pun datang berjumpa dengan Nabi SAW, bertanyakan perkara ini. Lalu Allah menjawab bahawa mereka adalah saudara kamu. Allah kata, qul islahul lahum khair, buat baik pada mereka. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Maknanya bolehlah makan bersama-sama dan sebagainya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah yang tahu yang mana satu yang nak buat baik, yang mana satu yang nak buat jahat. Jadi mengambil harta anak yatim itu dengan erti kata nak mengkhianati harta mereka. Jadi kalau kita makan lebihan anak yatim, takut barang itu rosak, itu bukanlah dikira sebagai mufsid, tapi itu adalah muslih. Daripada harta itu rosak, lebih baik kita manfaatkan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tidak memakan harta anak yatim. Jadi penjelasan daripada ayat sebelum ini. Ayat ini menjelaskan ayat sebelum ini, yang mana dimaksudkan apa yang kamu makan daripada harta anak yatim itu seperti mana kamu makan api neraka Allah. Bukan bermaksud kita tak boleh makan. Itu maksud begitu, tapi maksudnya jangan mengkhianati, mengambil untuk kepentingan kita dan sebagainya. Jadi la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah itu bahawa kita hendaklah kita memikirkan perkara dunia itu berhubung dengan akhirat. Dan kita mengetahui yang mana lebih utama, yang mana yang
terkemudian. Itu yang dimaksud dengan dunia wal akhirah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dalam ini ada dua asbabun nuzul yang diriwayatkan. Yang pertama, Abul Mirsad. Dia kagum dengan seorang wanita yang lehernya jinjang. Jadi dia teringin dengan orang perempuan ni dan dia nak menikah dengan orang perempuan ini, tapi orang perempuan ini bukan Islam. Jadi dia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, minta pandangan Nabi SAW. Jadi keluarlah ayat ini. Dan satu qaul yang lain, ataupun satu riwayat yang lain mengatakan bahawa Abdullah bin Jarrah, dia ada seorang hamba perempuan yang hitam. Jadi satu hari dia jadi marah dengan orang perempuan hamba dia ni. Lalu dia telah memukul hamba ini. Bila dia pukul hamba ini, dia jadi rasa takut, dia rasa menyesal. Dia rasa takut nanti Allah azab dia di akhirat. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi dan dia cerita apa yang telah berlaku. Lalu Nabi kata, bebaskan hamba ini dan kahwininya. Dia pun bila Nabi kata begitu, dia pun laksanakan seperti mana yang Nabi arahkan, Nabi perintahkan. Bila dia dah kahwin dengan hamba perempuan dia yang hitam ini, tak segak lah. Orang pun kata kat dia, apalah Abdullah bin Jarrah ini kahwin dengan hamba. Jadi tertekan. Lalu turunlah ayat ini membela Abdullah bin Jarrah dengan mengatakan bahawa ayat ini menyebut bahawa janganlah kamu menikahi orang kafir musyrik sehinggalah mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun kamu kagum pada kecantikannya. Begitu juga jangan kamu kahwin orang lelaki musyrik, kerana hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada orang lelaki musyrik walaupun kamu mengkaguminya. Kita tengok orang hari ni gila Korea. Sedangkan kalau ada hamba daripada kalangan orang Melayu itu pun lebih baik daripada orang Korea yang kufur. Jadi kalau orang Korea beriman, tak apalah, nak suka macam mana pun, tak apalah. Ini Allah memandu kita dalam menilai itu bukan pada zahir. Kita menilai itu pada keimanan. Kalau orang itu nampak gah dari segi zahir pun tetapi imannya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segaklah macam mana pun rupa parahnya, tetapi bila dia tidak beriman, maka dia tidak baik pun untuk menjadi pasangan. Tapi rupanya tak cantik macam mana pun, tak segak macam mana pun, tetapi dia ada iman, maka dia adalah pasangan yang boleh membahagiakan. Dan ini adalah satu garis panduan yang sangat penting untuk kita ambil pada hari ini. Hari orang yang sangat ada krisis dalam menilai manusia, yang menilai dari segi latar fizikal dan sebagainya. Ulaika yad'una ila an-nar. Sebab apa? Sebab orang kafir musyrik ini mereka mengajak kepada api neraka Allah. Dan ini adalah satu kesudahan yang sangat menyedihkan. Kita kata kalau berkahwin bercerai ni sedih. Kalau berkahwin bercerai tak masuk api neraka, tak sedih. Tapi kalau kahwin tetapi tidak bercerai, tetapi akhirnya neraka, ini sangat menyedihkan. Tapi kalau kahwin kemudian bercerai, dua-dua masuk syurga Allah, tak ada masalah. Dua-dua mencapai kebahagiaan. Tapi kalau kahwin, dua-dua bagus, duduk dalam rumah tangga yang bahagia dan sebagainya, tetapi tidak mentaati Allah, masuk dalam api neraka Allah, pada dekat akhirat nanti dia akan lari dan tidak mengaku perkenalan ataupun persamaan mereka di dunia ini. Dan Allah mengajak manusia ini kepada syurga dan keampunan
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kita, mudah-mudahan kita ini mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asbabun nuzulnya, ayat ini turun sebab orang Yahudi sebelum datang Islam, orang Yahudi di Madinah, mereka ini bila orang perempuan didatangi haid, isterinya datang haid, dia akan keluarkan isterinya daripada rumah. Tidak dibenarkan makan daripada rumahnya, tidak dibenarkan minum daripada rumahnya, tidak duduk sekali dengan isterinya dalam rumah. So duduk tempat lain. Jadi ini adalah sangat melampaui batas. Manakala orang musyrik pula, dia tak kira haid ke apa, dia serupa je. Ini pun masalah juga. Jadi Islam datang memberi jalan tengah, iaitu mereka ini tidak diasingkan. Makan macam biasa lah. Minum macam biasa. Duduk di rumah bersama-sama. Tetapi hanya dilarang jima' sahaja. Tidak dibenarkan bersama. Kenapa? Kerana ia adalah sakit. Ia adalah waktu haid ini adalah waktu yang orang perempuan sakit untuk bersama. Dan itu adalah yang telah Allah tetapkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi seperti mana bercerita tentang haid ini adalah kotor dan sebagainya, begitulah Allah mencintai orang yang sentiasa membersihkan hati mereka dengan taubat dan membersihkan diri mereka dengan wuduk dan juga mandi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ini cerita tentang adab suami isteri lah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa isteri-isteri kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu dari arah mana yang kamu ingini. Dan wa qaddimu li anfusikum, utamakanlah mereka untuk diri kamu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampaikan berita kepada orang mukmin, berita gembira tentang kepada orang mukmin. Ayat ini diturunkan ada beberapa asbabun nuzul. Ada beberapa riwayat dalam asbabun nuzul. Yang kita ambil adalah daripada satu riwayat mengatakan bahawa orang Yahudi, mereka mengatakan bahawa siapa yang mendatangi orang perempuan daripada belakang, ini bukan liwat, ini dari arah belakang, melalui pintu yang samalah, pintu rahim. Jadi bila akan lahir anak daripada situ, akan jadi juling. Jadi ini adalah pernyataan yang tidak ada bukti sama sekali. Tetapi maknanya orang Yahudi tak membenarkan mendatangi orang perempuan daripada belakang. Mesti daripada depan. Jadi antara antara sahabat-sahabat yang mendatangi isterinya daripada belakang adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan dia merasakan ini adalah satu masalah yang besar bagi dia. Jadi dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia turunlah ayat ini. Jadi apa skill pun nak guna, tidak ada masalah dalam Islam. Yang paling penting dalam hubungan suami isteri ini adalah tidak berlaku liwat. Itu sahaja. Tetapi nak mari ke belakang ke, ke bawah ke, ke atas ke, ke mana ke, itu terserah. Allah kata, datangilah ladang kamu anna syi'tum, daripada mana yang kamu ingini.
Ini boleh baca lebih lanjut dalam bab adab muasyaratu zaujah. Macam mana kita nak berhubungan suami isteri. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Jadi Allah kata janganlah kamu menjadikan sumpah kamu dengan Allah sebagai sebab untuk menghalang daripada kamu melakukan kebaikan kepada manusia ataupun melakukan amal-amal saleh. Kerana kamu telah mengangkat sumpah. Contoh kita kata, aku bersumpah aku tidak akan melakukan perkara ini. Kerana nak melakukan atau nak mencari redha kepada seseorang dan sebagainya. Jadi kita jangan kerana sumpah kita ini menjadi halangan untuk kita melakukan kebaikan seperti mana yang Allah suruh. Contohnya kita bersumpah dengan, kita berjanji dengan isteri kita, kalau isteri kita mati nanti kita tak akan kahwin lain. Jadi jangan kerana sumpah itu kita tidak bernikah. Kerana pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan janji itu tidak boleh menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang perempuan mungkin tak suka. Dia dah mati pun dia tak nak lagi kita nikah lain. Macam tu juga orang lelaki pun. Dia dah mati, kita dah mati, selesai dah. Hubungan kita dengan dunia ini terpisah. Jadi bila kita bersumpah dengan sesuatu, jadi kita tidak terikat dengan sumpah itu sekiranya sumpah itu tidak boleh menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun pada peringkat asalnya adalah harus. Contoh kita dah kahwin seorang. Nak kahwin seorang lagi tu harus. Boleh kahwin, boleh tak kahwin. Jadi kalau kita kata kita sumpah saya tak kahwin seorang lagi. Tetapi apabila dia mati, ia telah menjadi sunat yang perlu dilaksanakan. Dia perlu dilaksanakan. Dia perlu berkahwin. Banyak hadis-hadis dan juga perbuatan-perbuatan salaf yang menunjukkan bahawa tidak boleh seseorang yang kematian isteri itu terus hidup membujang. An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jadi janganlah kita menjadikan ia sebab untuk melarang kita daripada melakukan ketakwaan, untuk mendamaikan antara manusia. Dan seperti mana diturunkan ayat ini pada Abdullah bin Rawahah ketika mana dia bersumpah untuk dia tidak bercakap dengan Nu'man bin Bashir. Ini sumpah, dia bersumpah demi Allah dia tak akan bercakap dengan Nu'man bin Bashir. Jadi sumpah ini tidak boleh menghalang dia daripada, dia kena melanggarlah sumpah ni, kerana menghubungkan silaturahim itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui perkataan-perkataan mereka. Jadi sumpah-sumpah yang salah ini Allah tak kira. Jadi sumpah ini sumpah yang dikira, yang perlu kita tunaikan adalah sumpah-sumpah yang benar. Sumpah-sumpah yang mematuhi syariah sahaja. Allah kata la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala tidak ambil kira benda-benda yang kita tersasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil kira apa yang sedang kita tanam dengan kukuh, yang kita niatkan di dalam hati kita, sama ada dalam bentuk sumpah ataupun sebagainya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembah Lembut.
Jadi daripada perenggan ini kita mengetahui bahawa pengharaman arak itu berlaku dalam berperingkat-peringkat, dan inilah peringkat yang pertama yang kita sebut di sini. Dan pengharaman arak ini dia mungkin ada datang dengan nama-nama yang lain, tetapi apabila dia bersifat dengan sifat arak, iaitu memabukkan, ketagihan, maka ia adalah haram. Memudaratkan, menghilangkan akal dan sebagainya, ia adalah haram. Yang kedua, walaupun kita tahu bahawa arak itu membawa manfaat yang lain, seperti mendatangkan ketenangan. Orang yang tengah runsing minum arak, hilang, lupa semua. Tapi nanti dia datang balik. Lupa sekejap je, tapi dikira manfaat jugalah. Kenapa orang minum arak kalau tak ada manfaat kan? Mesti ada manfaat. Ataupun kita kata arak ini adalah satu bisnes, boleh mengumpulkan harta. Siapa nak jadi toki arak, kaya. Tetapi dalam Islam, ia adalah mudarat yang besar, itu perlu dihindarkan berbanding dengan manfaat-manfaat yang kecil. Tetapi arak ini bukan diharamkan sebab tubihul mahzurat, bukan. Arak ini diharamkan dengan nas. Jadi kita faham. Nanti kita kata arak ini pun daripada maqasid juga, bukan. Apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak diambil sebagai diharamkan melalui qawaid. Ini cuma kita nak beritahu bahawa arak ini dia ada manfaatnya, tetapi manfaatnya itu tidak boleh melawan mudarat yang didatangkan. Tapi bukan sebab ini arak diharamkan. Arak diharamkan adalah kerana ia diharamkan dalam nusus. Didatangkan dalam Al-Quran pengharaman arak dengan 3 peringkat. Cuma dalam peringkat-peringkat ini Allah menceritakan bahawa dalamnya ada manfaat. Kita tidak menafikan ada manfaat bagi arak itu, tetapi mudaratnya adalah jauh lebih besar. Dan ini perlu difahami betul-betul. Kemudian dalam masalah rumah tangga. Dalam masalah rumah tangga ini, hubungan suami isteri adalah hubungan saling memenuhi kehendak manusiawi ataupun keperluan-keperluan manusiawi. Tetapi tetap Allah letakkan batas. Allah letakkan, walaupun setuju macam mana pun suami isteri itu setuju untuk melakukan sesuatu hubungan itu, tetapi sekiranya Allah tidak setuju, tetap dilarang. Jadi kita tidak berpendapat bahawa asal setuju sama setuju, okeylah. Tidak. Ia ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi panduan ini hanya minima untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa sebarang panduan, walaupun dalam perkara-perkara yang sangat-sangat kita panggil privacy, sangat-sangat sulit, tetapi tetap ada panduan dan pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama lain lebih ekstrim dalam meletakkan panduan-panduan mereka. Contoh kita sebut jadi Yahudi. Terus tak pisahkan suami isteri. Suami mengusir isterinya dari rumah dalam tempoh haid. Ada setengah yang tak ada pedoman langsung, haid pun dia sapu. Ini akan menjadi satu penganiayaan kepada orang wanita. Dan ini semua ada dalam Islam, dan Islam telah menunjukkan bagaimana untuk hidup dalam keadaan yang harmoni, keadaan yang rukun antara suami isteri. Sehinggalah ke dalam perkara-perkara yang sensitif pun Islam sentuh. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Dan orang Islam yang ingin mendirikan rumah tangga perlu mempelajari perkara-perkara ini. Kenapa Islam mendatangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quran? Kerana ini menunjukkan ia sangat penting. Ia adalah sangat-sangat utama. Jadi hubungan kelamin ini adalah
menjadi satu perkara yang sangat penting, bahkan ialah satu proses kelangsungan manusiawi. Jadi adab-adab suami isteri ini adalah sangat-sangat penting untuk dijaga dan dipelihara untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan dan juga dalam masyarakat. Kadang-kadang kita nak bincang benda ini pun kita rasa orang kata tak lawah, kerana disekat dengan perasaan segan dan malu. Tetapi dalam bab ilmu ini perlu dikongsikan. Tetapi untuk mendalami perkara ini ada ruang yang khusus, bukanlah dalam tafsir. Dalam tafsir kita cuma menafsirkan ayat-ayat yang ada. Allah Ta'ala a'lam. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya' min al-amwat qadil hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.